Terima kasih Untuk Yang Di-Pertua. Apa yang kita bincangkan hari ini, cukai jualan, cukai perkhidmatan ni adalah sebenarnya sebahagian daripada kerangka besar, iaitu dasar fiskal kita, iaitu penggunaan cukai dan juga perbelanjaan untuk mempengaruhi ekonomi negara. Jadi saya mungkin berbeza pendapatlah mengatakan GST tidak ada kena-mengena. Kali pertama saya menulis tentang GST ialah pada tahun 2009. Pada waktu itu saya nyatakan bahawa kejayaan GST ini bergantung kepada cara kita mengendalikannya. Dan kita harus menerima hakikat bahawa rakyat memberi respon yang sangat negatif sehingga menolak kerajaan yang lama, kerana kita tahu telah ditunjukkan di Dewan ini bahawa pulangan balik cukai GST tidak diberi sehingga hampir RM20 bilion daripada tempoh 2015 hingga 2018. Jadi alasan-alasan ini pun telah dijawab oleh Timbalan Menteri dalam jawapan semasa kita berbahas tentang cukai jualan sebelum ini. Dan perbezaan sebenarnya cukai SST dan GST sebenarnya hanyalah sekitar lebih kurang dalam 9 bilion kalau kita mengambil kira pulangan balik yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Apabila GST gagal, ia memberi kesan kepada cash flow peniaga, harga barang naik, harga dipindahkan kepada pengguna. Sebab itu rakyat menolak GST dan kita mesti menerima hakikat bahawa walaupun kita mengaku bahawa sistem GST ini baik, dan saya sentiasa mempertahankan GST ini baik sebelum pilihan raya, selepas menang pilihan raya, malah di Dewan ini juga. Tapi kita mesti membezakan kesannya dan juga apakah nilai di dalam sebuah sistem cukai yang mesti kita perbaiki, dan saya bersetuju apabila kementerian mahu melaksanakan perubahan-perubahan ini. Saya cuma ingin bertanya tentang berapakah, oleh kerana kita perlukan broad base untuk menampung perbelanjaan kerajaan, berapakah jumlah pembayar cukai mengikut tahap-tahap bayaran cukai yang ada sekarang ni. Sebab kita tahu sebelum ni hanya jumlah pembayar cukai tertinggi ni hanya lebih kurang dalam 11% sahaja. Jadi adakah perbelanjaan negara ni akan terbeban kepada hanya kelompok ini? Jadi apakah langkah kerajaan untuk memastikan pembayar cukai ni dia semakin broad base? Yang kedua ialah kita tahu dalam negara kita ni banyak yayasan yang diberikan pengecualian cukai. Dan sebahagian yayasan ni sudah tentulah termasuk yang mana yang ini didakwa di mahkamah. Jadi saya nak tahu berapa banyakkah institusi yang diberikan pengecualian cukai ini, apakah alasan-alasan mereka ini layak diberikan pengecualian cukai, dan berapakah banyak tuntutan yang yayasan-yayasan ini telah buat kepada kerajaan untuk pengecualian cukai tahunan. Dan saya fikir kerajaan patut tapis semula semua institusi-institusi, tak kira lah badan sukan ke, yayasan kebajikan ke, kerana saya tengok ada juga banyak yang tidak membuat laporan yang proper. Dan sebelum ni saya telah bangkitkan misalnya yayasan kebajikan haiwan, jadi kita tidak tahu apakah aktiviti mereka dapat pengecualian cukai, apa mereka belanjakan. Dan saya juga nak tanya tentang model lama perniagaan. Sekarang ni ramai orang telah beralih kepada perniagaan atas talian di media sosial dan sebagainya. Jadi sebahagian duit negara kita ni keluar kerana platform-platform ini didaftarkan di luar negara. Jadi apakah langkah yang kerajaan akan laksanakan untuk memastikan aliran perbelanjaan rakyat kita melalui pembelian di platform-platform ini akhirnya memberi manfaat kepada negara, dan berapakah kutipan yang dibuat oleh kerajaan dalam inisiatif-inisiatif yang diambil sebelum ini. Dan yang terakhir yang saya nak bangkitkan ialah tentang remittance. Kita hari ini banyak pekerja asing dari tiap-tiap bulan mereka ini menghantar wang balik ke pelbagai negara lah yang mana daripada asal mereka. Berapakah jumlah remittance yang telah dihantar ke luar negara, dan berapakah kutipan daripada perkhidmatan remittance yang kita kutip daripada pindahan wang ke luar negara ini. Itu saja yang saya nak bangkitkan. Di-Pertua, sekian. Assalamualaikum. Menteri, boleh saya celah sikit? Ya. Tadi jawapan Timbalan Menteri bahawa remittance yang maksudnya yang dihantar, duit-duit yang dihantar keluar oleh pekerja-pekerja asing tidak termasuk dalam akta perkhidmatan. Saya agak ragu sikit dengan jawapan ini kerana saya percaya kita mengenakan charge-charge tertentu untuk setiap kata penghantaran wang keluar daripada negara. Kerana itu saya tanyakan soalan ni.